Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berpeluang untuk menerangkan hasil inovasi yang bertajuk KUPENMAS atau Kuadran Penyelesaian Masalah, Alternatif Penyelesaian Masalah berasaskan data. Ahli kumpulan terdiri daripada saya selaku Ketua Kumpulan, Muhammad Asri bin Ayub, Muhammad Hafizuddin bin Muzayin, Cik Wan Nur Rashidah, Muhammad Hasfi dan Chiang Lei Yuan. Penyataan masalah. Pertama, data sekarang ini dikutip sekadar data. Data tidak membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, isu terlalu umum atau isu pokok. Isu tidak menjurus penyelesaian masalah atau isu akar. Intervensi tidak direncana dengan teliti. Perlu penyediaan pelan, tindakan intervensi yang lebih berkesan. Masih amalkan strategi kontam, iaitu strategi yang telah dijalankan beberapa kali tetapi tidak mendatangkan hasil. Perlu strategi berfokus dan berstruktur. Objektif inovasi ini ada 4. Yang pertama, menginterpretasi data driven untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, merungkai isu akar yang praktikal dan berimpak positif. Yang ketiga, merencana intervensi berasaskan isu yang terukai. Dan yang keempat, menstruktur strategi berfokus untuk pelan tindakan intervensi yang lebih berkesan. Untuk melaksanakan inovasi ini, kami telah menggunakan 2 teori, iaitu teori penyelesaian masalah Brosford dan Steen 1984 dan model penyelesaian masalah Chang and Kelly 1993. Konsep kuadran penyelesaian masalah atau KUPENMAS ini terdapat 4 segmen. Segmen pertama ialah interpretasi data, iaitu dari mana sumber atau data atau dapatan yang kita perolehi untuk membantu kita mengenal pasti isu. Yang kedua, merungkai isu, iaitu apa masalah sebenarnya yang kita hadapi. Yang ketiga ialah merencana intervensi, apa yang nak dibetulkan atau apa yang nak ditambah baik. Dan yang keempat ialah mengupaya strategi, bagaimana hendak dilaksanakan. KUPENMAS telah melalui proses penambahbaikan inovasi daripada manual penggunaan kepada sistem pengkalan data, kuadran penyelesaian masalah kepada e-KUPENMAS, daripada sifat manual praktikal kepada pengaksesan maklumat KUPENMAS one-stop center yang lebih mudah dan tepat. Berikut ialah menu e-KUPENMAS. Terdapat 3 menu utama, iaitu menu utama, menu sokongan dan menu tambahan. Dalam menu utama terdapat segmen 1, segmen 2, segmen 3 dan segmen 4. Dalam dalam menu sokongan terdapat maklumat yang berkaitan latar belakang, pengenalan, penyelidik, penyebaran, elemen kreatif dan inovatif, elemen keberkesanan, elemen relevan dan elemen signifikan. Dan bahagian C ialah menu tambahan. Di dalamnya terkandung pengiktirafan, contoh, galeri dan penghargaan. Yang terkandung dalam segmen 1 ialah menginterpretasi data. Secara rumusan boleh ditakrifkan, menginterpretasi data ialah membuat tanggapan tentang data yang diperolehi. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk memanfaatkan data untuk menyelesaikan masalah, mengkaji gaya pembelajaran guru dan murid, memaksimumkan fungsi data selain menilai pencapaian dan evidence yang paling tepat untuk penyediaan plan intervensi. Jenis data yang kita boleh kutip ialah kuantitatif dan kualitatif. Bila kita lihat kepada kuadran penyelesaian masalah ini, terdapat trend unjuran prestasi, iaitu data menaik, ada data mendata, ada data turun dan menaik, ada data menaik dan menurun, dan yang kelima ialah data yo-yo. Baik, kalau kita lihat pada skop KUPENMAS,
Data boleh kita bagikan kepada dua, iaitu data positif dan data janggal. Data positif memang kita adu-adukan, memang kita harapkan. Tetapi apabila berlaku data janggal, mempunyai ciri-ciri berikut, seperti impaknya negatif, tidak capai aspirasi, strategi kurang berkesan dan tidak ataupun kurang keakuran. Mari kita lihat jenis-jenis data janggal. Data janggal menurun tidak konsisten, mendata, turun naik iaitu yoyo dan menaik, turun dan tidak konsisten. Dan dinyatakan juga di sini sifat-sifat kepada jenis data janggal. Dalam segmen 2 iaitu merungkai isu. Di sini dibahaskan tentang proses merungkai isu dari proses daripada isu pokok yang terlalu umum, tidak spesifik, menyentuh banyak perkara. Kita kecilkan lagi kepada isu dahan, iaitu masih lagi umum, tetapi sudah ke arah spesifik dan khusus. Dan kita kecilkan lagi isu itu kepada isu ranting yang lebih khusus. Dan akhir sekali, kita pergi kepada isu akar yang paling relevan untuk kita selesaikan, yang lebih khusus dan berfokus. Di sini saya juga kemukakan contoh berdasarkan mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, khususnya di tahun 6. Segmen 3 iaitu merencana intervensi. Terdapat 3 langkah pemilihan intervensi, iaitu langkah pertama mengenal pasti isu, langkah kedua mengemukakan cadangan dan langkah 3 ialah solusi. Baik, daripada sini kita akan buat, daripada langkah-langkah pemilihan ini, kita akan sediakan satu pelan tindakan intervensi yang melalui 4 langkah, iaitu langkah pertama perancangan, merancang. Bagaimana intervensi ini boleh dilaksanakan dan bagaimanakah cara-cara untuk dilaksanakan. Yang kedua, tool atau alat intervensi. Semestinya untuk melaksanakan pelan tindakan ini perlu ada tool ataupun alat untuk menambah baik keadaan yang ada. Yang ketiga ialah pelaksanaan. Bagaimana hendak dilaksanakan mengikut prosedur-prosedur tertentu. Dan penilaian adalah proses yang keempat, iaitu kita menilai sejauh mana keberkesanan yang boleh kita terima dan akhir sekali tidak susul bagi memantapkan proses penyelesaian sesuatu masalah. Segmen yang keempat ialah menstruktur strategi, ilmu tentang cara merancang dan melaksanakan tindak tanduk. Strategi kita bagikan kepada 2, iaitu strategi yang berfokus dan strategi yang berstruktur. Berfokus dari aspek kemahiran, berfokus dari aspek topik, contohnya simpulan bahasa, kemahirannya seperti menulis. Berfokus dari aspek bahan, contohnya buku teks. Berfokus dari aspek sasaran, contohnya murid UPSR kumpulan 2. Berfokus dari aspek masa, contohnya 10 hingga 15 minit. Berfokus dari kaedah, kita pilihlah mana-mana kaedah yang kita nak fokuskan. Dan struktur lebih menjurus kepada prosedur yang kita buat mengikut manual yang ditetapkan ataupun FUMP atau tindak susul yang kita rancang dan akan kita laksanakan. Prinsip menstruktur strategi juga kita gariskan ada 5, iaitu menjurus kepada intervensi. Yang kedua, mestilah berfokus kepada isu akar. Yang ketiga, bukan amalan biasa. Yang keempat, bersifat kolaboratif. Dan yang kelima ialah impaknya positif. Ini ialah contoh kuadran penyelesaian masalah melalui segmen-segmen, iaitu segmen 1, segmen 2, segmen 3 dan segmen 4. Kupenmas telah melalui penyebaran melalui 93 ketua panitia bahasa Melayu, 40 sekolah menengah, 160 orang GKMP dan 40 ketua panitia mata pelajaran sejarah yang menjadi fokus kepada kajian ini. Dan medium penyampaian ialah
bengkel kuadran penyelesaian masalah secara atas talian atau bersemuka dan bimbingan sekolah yang berfokus. Berikut ialah penyebaran pulpen MAS di sekolah. Impak pulpen MAS dapat dilihat melalui perbandingan pencapaian 9 buah sekolah yang terpilih melalui putusan peperiksaan SPM 2019-2020 yang berwarna merah menunjukkan peningkatan terdapat 6 buah sekolah, 2 buah sekolah menunjukkan pencapaian setara dan 1 sekolah menurun. Baik, maklum balas yang boleh kita dapati kesimpulannya ialah pulpen MAS akan ditingkatkan khususnya dari segmen 3 dan 4. Pemahaman dan penghayatan pulpen MAS lebih baik jika latihan ataupun bengkel bersemuka diadakan. Pendedahan terhadap pulpen MAS akan lebih menyeluruh. Pulpen MAS dapat memberi bimbingan dengan impak yang positif dan boleh membantu murid-murid yang menghadapi peperiksaan ataupun pentaksiran bilik darjah. Berikut ialah hasil kerja dari peserta bengkel. Beberapa pengiktirafan yang telah diterima berasaskan kepada kuadran penyelesaian masalah dan akhir kata sekian. Terima kasih.